Tengok kedudukan PITAS dia besar nombor 22 daripada 2014 ni, nombor 22, 5 tahun. Kita berada di kedudukan 22 daripada 24 daerah. So, alhamdulillah. Tahun lepas lonjakan berlaku bila kita berada di kedudukan 19. Pertama kali lonjakan paling besar SPM 2019 di Sabah dibuat oleh PPD PITAS 0.44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada pagi hari ini rombongan PPD PITAS akan berkunjung ke SMK Telagak untuk mengadakan dialog prestasi dan juga mengadakan program sayang. Jangan kata kami turun. No. Cikgu juga penyumbang kepada itu. Tapi kalau cikgu lebih menyumbang, maknanya kedudukan kita ini akan lebih baik. Kedudukan ini akan lebih baik. Dengan kedudukan kita 6.33 pun PPD PITAS boleh melonjak kepada 5.78. Apatah lagi kalau kita berjaya pecahkan kepala 6. So, tahun ini kita kena pacu balik. Tapi bagaimana dia mau buat? Sebab mereka ada strategi. So kita tengok A kita 5.87%, G kita 21%. Maknanya G kita masih besar. A kita yang cemerlang itu kita tidak mampu untuk up. 2016 kita dapat 5.89. Yalah 2016 tu saya sebut je 5.89 tu saya tidak seberapa ingat, tapi yang saya tahu kepala 5. Kita punya A ada 7% masa itu. 7%. Yang ini 5.87 ni kalau cikgu semak balik AR3 kita, ni AR3 SPM 2019. AR3 kita, A kita ada 7.84%. Tapi bila SPM sebenar kita turun menjadi 5.87%. Hilang susut nilai itu. Pasal hanya dalam masa sebulan. Di mana isu tu nanti kita tengok. Kita cuba korek. Hanya cikgu macam mana. Bukan mau cari salah cikgu, tapi kita kena mencari isu yang sebenar untuk kita perbaiki. Baru kita boleh baiki. Maknanya cikgu kena bagi jawapan yang ikhlas, yang betul-betul. Baru kita boleh mencari apa sebenarnya berlaku. Bukan mau cari salah. Tidak ada satu pun kita nak kata cari salah cikgu. Tapi kita nak mencari apa punca. So, banyak punca ni yang kita boleh nampak. Okey, SMK PITAS 5.91 tapi dia punya ni. Ini agak besar. Kalau banding PITAS 2, cemerlang PITAS 2 cuma 9, PITAS 10. Tapi PITAS 2 dia berjaya mengurangkan gagal itu kepada 12 banding dengan SMK PITAS masih 19. So, kita 21% ini tahun ini kita kena kurangkan. Boleh di bawah 10. Ada 14 saja. Sepatutnya yang gagal kritikal ni ialah yang gagal markahnya masa trial tu ialah 20 ke bawah. Sepatutnya biasanya kalau tempat kami ini saja tu yang gagal, yang betul-betul gagal. Tapi kita tengok yang gagal menjadi 21%. Maknanya ini
tidak betul, ditambah lagi dengan yang markahnya 20 ke atas tu pun ikut gagal dalam SPM yang betul. Satu benda yang saya nak, maknanya ada sedikit kelompangan. Cikgu ni baik hati lah, bagi markah tu terlampau baik hati kan. Bukan tidak ikut skema, tapi cikgu murah hati bagi markah untuk bagi lulus, bagi markah tambahan kan. Itu menyebabkan gini, biasanya yang kritikal 20 ke bawah ni, yang betul-betul dalam exam trial itu betul-betul akan gagal. Biasanya lepas tu kami tidak peduli sudah ni, bila sudah nampak begini 14 ni kan, okeylah minimum. Sekarang kami akan berhabis di sini, tambah A untuk intervensi fasa akhir tu kami berhabis di sini juga. Macam mana kita up A? So lagi mudah, pelajar yang berada di B plus B, kalau kita panggil kelas tambahan dia ni memang akan datang. Banding kalau kita nak uji, nak buat kelas lagi untuk yang kritikal ni, minta maaf lah, ujung-ujung. Tapi cikgu kena ingat, cara pemarkahan cikgu kena tengok betul-betul. Sebab ada dua sebab Satu, A kita turun. Maknanya yang cikgu bagi A tu tidak sama dengan yang SPM bagi. Cikgu terlalu murah hati lah saya kata. Cikgu bagi dia markah 20, 30, tapi SPM sebenarnya dia masih gagal. Kedua. So, minta ambil semula. Cikgu yang tahu cikgu ni, kami tak tahu ni. Alright. Ni SPM sebenar 2019. Kalau kita compare dengan AR3, ada beberapa subjek yang AR3 dia lebih baik daripada SPM sebenar. Satu, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni dalam AR3, dalam trial kita sudah dapat 7.74, tapi dalam SPM sebenar 7.82. Turun. Biasanya antara trial dengan SPM kita akan lebih bagi. Kedua, geografi daripada 6.00 turun kepada 6.29. Ketiga, fizik ekonomi daripada 7.67 kepada 8.00. Fizik 7.38 turun kepada 7.50 dan bio 6.25 turun kepada 7.75. Saya terus terang, di Kudat saya jarang nampak berlaku perkara ini. Maknanya, biasanya bila trial, katakan trial 5.00, biasanya SPM dia akan dapat 4 poin lebih ataupun 3 poin lebih. Dia SPM lebih baik. Yang saya kata, murah markah. Tak payah cari siapa je. Tak payah cari siapa. Tak payah cari siapa. Tak payah cari siapa. So, faham sendiri, tengok balik cara cikgu bagi pemarkahan. Okay? Alright. Apa kan? Kita kena analisis betul-betul. Dan cikgu buka minda cikgu. Bukan mau cari siapa, tapi kita nak buka minda cikgu. Alright, next. Saya bandingkan 2018 dan 2019 SPM sebenar, teras. 2018 SPM sebenar kita 6.06. 2019 SPM kita 6.33. Ada kita turun Baik. Bahasa Melayu 4.90 turun kepada 4.96. Bahasa Inggeris 7.92 turun kepada 7.82. Pendidikan Islam 5.88 turun kepada 6.38. Pendidikan Moral 4.07 turun kepada 4.22. Sejarah 4.93 turun kepada 5.54. Matematik 7.44 turun kepada 7.59. Sains 6.60. Ini 6.65. Sebenarnya punca utama kita turun tahun lepas sebab
semua subjek teras kita turun. Semua subjek teras kita tu. Kenapa? Sebab subjek teras ini semua pelajar pagi. Apabila subjek teras turun, impak dia besar kepada grade purata sekolah. Saya harap lepas dengar ni cikgu dah tahu apa plan yang saya akan buat selepas ini. Okey. Sains tulen. Daripada 7.53 kita juga turun 8.06 tahun lepas. Matematik tambahan 8.13 turun kepada 8.88, fizik 6.50 turun kepada 7.50, kimia 7.88 turun kepada 8.13, bio 7.63 turun kepada 7.75. Hampir semua subjek kita turun. Sudah ada 11 subjek saya sebut, semuanya turun. 5.31 kita turun kepada 5.57. Sastra 7.80 kita naik kepada 6.42. Baru satu naik sastra. Geografi 5.38 turun kepada 6.29. Seni visual 5.89 naik kepada 4.45. 2. Perniagaan 5.45, kekal 5.45, ekonomi 7.17 turun kepada 8.00, tasawuf Islam 5.29 naik kepada 4.53. Hanya 3 mata pelajaran naik. Nampak ya?